Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Maznah binti Saleh dari Fakulti Seni, Kelestarian dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajian saya. Tajuk kajian saya ialah pembangunan aplikasi DITAT sebagai penambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk seni lukisan sekolah menengah. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan. Penyampaian pengajaran menggunakan kaedah konvensional dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keperluan murid generasi Z dan ia tidak memadai untuk membekalkan mereka dengan kemahiran yang diperlukan dalam pendidikan abad ke-21. Oleh itu, penyediaan bahan pembelajaran yang sesuai dengan zaman digital ini sangat diutamakan. Menyentuh tentang permasalahan kajian ini dijalankan bagi mengatasi masalah dalam pengajaran seni lukisan di sekolah menengah. Perubahan yang dituntut adalah daripada pengajaran secara konvensional beralih kepada digital seiring dengan revolusi 4.0. Seperti kata Kumar dan Chan 2019, pengajaran dan pembelajaran tidak terbatas pada lokasi atau waktu tertentu, tetapi boleh berlaku secara fleksibel di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Lukisan digital ialah seni lukisan yang dihasilkan menggunakan perisian komputer dan alatan grafik digital pada komputer untuk mencipta karya lukisan. Lukisan digital adalah salah satu seni kontemporari yang mengambil alih penampilan baharu dengan pertumbuhan pesat teknologi digital hari ini. Bagi mendukung pendigitalan dalam pendidikan, maka aplikasi seni lukisan ini dianggap satu inovasi yang memberikan banyak manfaat dalam pendidikan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pembangunan aplikasi berasaskan Android dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual sekolah menengah dengan tumpuan khusus pada topik seni lukisan tingkatan 3. Objektif khusus adalah untuk mengidentifikasikan keperluan aplikasi untuk topik seni lukisan dan mengembangkan aplikasi bernama DITAT. Kajian ini penting kerana mencadangkan alternatif atau variasi kepada pendekatan pengajaran konvensional yang biasa digunakan di sekolah. Jika disorot daripada kajian lepas, lukisan digital dihasilkan menggunakan peranti digital berbeza daripada lukisan yang dihasilkan secara konvensional. Namun, ianya diterima kerana masih mengaplikasikan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya. Seni kontemporari yang lahir kesan daripada pertumbuhan pesat teknologi digital. Pada tahun 2020, Perdana Menteri Malaysia menyarankan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkuat pendigitalan dalam pendidikan selaras dengan pandemik yang berlaku pada masa itu. Kini, Menteri Pendidikan Malaysia juga melalui Dasar Pendidikan Digital terus menyokong usaha pendigitalan pendidikan tersebut. Dalam kurikulum standard sekolah menengah KSSM juga telah memberi penekanan kepada seni kontemporari dalam bab 2 seni lukisan tingkatan 3. Kajian yang dilakukan oleh Cik Suryani dan rakan-rakan membuktikan integrasi elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi, video dan audio dapat meningkatkan pemahaman, minat belajar dan mutu pembelajaran dalam pendidikan. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan reka bentuk dan pembangunan PRP atau lebih dikenali sebagai DDR. Menurut Ritchie and Klein, PRP merupakan satu kajian sistematik reka bentuk, pembangunan dan proses penilaian dengan tujuan untuk mewujudkan asas empirikal untuk penciptaan produk instruksional dan bukan instruksional, alatan, modul baharu atau ubah suai yang mengawal pembangunan produk tersebut. Terdapat dua kategori dalam PRP ini. Kategori pertama adalah melibatkan secara langsung dengan penyelidikan produk dan alat yang mana ia amat berkait rapat dengan kajian reka bentuk dan pembangunan produk dan alat tersebut. Kategori dua dikenali sebagai penyelidikan model. Ia adalah tertumpu kepada hal yang berkaitan dengan penyelidikan,
pembangunan, pengesahan dan penggunaan model. Dalam pendekatan kaedah PRP, fasa pertama ialah fasa analisis keperluan. Fasa ini amat penting kerana pengkaji boleh mendapatkan maklumat daripada kumpulan sasaran, iaitu guru pendidikan seni visual tentang keperluan produk yang ingin dibangunkan. Oleh itu, dalam fasa ini pengkaji boleh mengenal pasti keperluan untuk mereka bentuk dan membangunkan aplikasi DIT-Art bagi tajuk seni lukisan di peringkat sekolah menengah. Dalam fasa 2, pengkaji perlu mengenal pasti pakar yang boleh membantu dalam kajian ini. Kaedah analisis kandungan terhadap buku teks pendidikan seni visual dan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran serta model sandaran akan digunakan. Dapatan kaedah ini akan digunakan untuk membangunkan aplikasi DIT-Art. Pembangunan aplikasi pula akan menggunakan teknik fuzzy delphi ataupun FDM. Teknik FDM dipilih kerana teknik ini merupakan satu kaedah yang terbaik untuk memperoleh persetujuan pakar dalam menentukan konstruk dan item yang boleh dimasukkan dalam reka bentuk aplikasi. Keterlibatan pakar sepenuhnya dalam fasa ini menjadikan aplikasi DIT-Art direka bentuk dan dibangunkan dengan lebih kukuh. Pakar dari bidang kurikulum dan reka bentuk multimedia, teknologi pendidikan dan bidang pendidikan seni visual menjadi prasyarat dilantik sebagai panel pakar. Setelah memperoleh data daripada kaedah FDM, pengkaji akan mereka bentuk dan membangunkan prototipe aplikasi yang terdiri daripada 4 kali sesi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan 4 standard kandungan. Pembangunan prototipe aplikasi melibatkan penentuan objektif pengajaran dan pembelajaran, penyusunan isi kandungan pelajaran, strategi dan aktiviti-aktiviti pengajaran. Kajian yang bersifat memayung ini dikuatkan lagi dengan model sandaran dalam setiap fasa bagi memastikan kajian dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Fasa seterusnya adalah fasa penilaian, menggunakan model penilaian kebolehgunaan USE. Penilaian dalam kajian pembangunan merujuk kepada pengukuran kebolehgunaan produk yang dibangunkan. Objektif penilaian dalam kajian ini adalah untuk menilai kebolehgunaan aplikasi DIT-Art terhadap kemudahan penggunaan, kemudahan untuk belajar, keupayaan memenuhi tujuan pembangunan dan kepuasan menggunakan. Kaedah pengukuran yang digunakan adalah kaedah temubual separa berstruktur terhadap pengguna. Data kualitatif akan dikumpul dan dianalisis. Sampel kajian yang terlibat adalah guru-guru yang telah menjalankan pengajaran dan pembelajaran menggunakan aplikasi yang telah dibangunkan itu. Kepentingan kajian. Aplikasi yang dibangunkan akan memberikan impak dalam pengajaran dan pembelajaran topik seni lukisan. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam era ke-21 ini adalah diharapkan. Yang kedua, aplikasi ini menjadi alternatif atau variasi bahan pengajaran kepada guru dalam penyampaian kandungan pengajaran dan dalam pentaksiran pembelajaran murid. Bahan berbentuk aplikasi berasaskan Android ini akan menyokong inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai kesimpulannya, aplikasi DIT-Art merupakan aplikasi berasaskan Android yang diharapkan akan menjadi alternatif kaedah pengajaran guru di era digital, khususnya dalam menyokong pembelajaran generasi Z. Aplikasi mudah alih ini boleh diakses dari pelbagai lokasi, memberikan kelonggaran kepada pelajar untuk belajar tanpa terikat dengan masa dan tempoh. Selain itu, aplikasi ini juga akan memasukkan elemen pentaksiran yang akan membantu guru melaksanakan pentaksiran bilik darjah dengan lebih mudah. Guru bukan hanya sebagai fasilitator dalam pendidikan abad ke-21, tetapi sebagai pendorong utama dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kajian ini bertujuan untuk memperkenalkan guru kepada aktiviti seni lukis, termasuk yang melibatkan kaedah digital sebagai pelengkap kepada pengajaran tradisional. Penggunaan teknologi dalam seni lukis juga dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kemahiran seni. Peralatan yang terhad tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berkarya. Selain itu, guru juga perlu membimbing pelajar dalam menggunakan peranti elektronik dengan produktif untuk menjaga kelangsungan pendidikan yang relevan dengan abad ke-21. Sekian sahaja. Terima kasih.